Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, selamat pagi. How are you guys today? Fully semua sihat-sihat sejahtera hendaknya. Okay, masih lagi apa dia panggil ada energy. Okay, ada energy yang bagus. Dan insyaAllah, so hari ni kita nak bicara, pagi ni saya nak bicara soal kenapa bisnes tak grow. Dan anda boleh tanya any question dekat bawah, insyaAllah. Jelas ke tak saya punya live ni? Sekejap, saya nak check dulu. Bisnes tak grow dan okay, alright, live dan juga clear. Waalaikumsalam Mr. Tofu. Khabar Mr. Tofu? Harapnya sihat-sihat sejahtera Mr. Tofu. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Saya nak sentuh sikit tentang berkait dengan buku ni. Okay, oh terbalik rupanya kita punya cerita ni. Oh terbalik. Okay, so macam mana saya nak betulkan kamera ini? Flip. How to flip. Sekejap macam mana saya nak flip benda lah ni? Sekejap. Oh, flip kamera. Bukan. Mirror your video. Okay. Baru betul. Baru betul cerita kita. Okay, alright. Jadi saya nak salah satu ni, anda anyway kalau anda ada any question, anda boleh tulis di bawah. Berkait dengan bisnes anda, saya akan cuba untuk bantu anda untuk keluar daripada masalah yang dihadapi lah, insyaAllah. So sambil-sambil saya menunggu soalan bisnes anda, kita nak kupas sikit tentang apa yang saya tulis dalam buku ni, iaitu dalam muka surat Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 59. Ada satu muka surat 59 ni, saya cerita tentang minyak kapal terbang tak cukup. Minyak kapal terbang ni maksudnya apa? Apa maksud minyak kapal terbang? Maksudnya adalah cash reserve kita, bisnes kita ni tak cukup. Cash reserve kita tak cukup, duit dalam bisnes tak cukup, menyebabkan kita punya kapal terbang tu tak cukup minyak. Maksudnya kalau kita nak bawa kapal terbang kita pergi lebih jauh, maka kita perlukan duit untuk secure. Macam mana kapal terbang dia nak terbang jauh kan, dia perlu ada minyak reserve. Kalau minyak tu tak cukup, bahaya untuk kapal terbang. Sama juga dengan bisnes. Bisnes ni dia perlu cash flow untuk supaya dia boleh pergi lebih jauh. Kita nak ambil staff, kita nak anything happen, perubahan, sales drop. Kalau bulan tu let's say sales drop, tak ada masalah, kita still can cover the overhead kan. Sebab tu cash reserve tu sangat-sangat penting. Boleh faham? So benda-benda ni lah yang bila mana kita nak menjawab satu soalan kenapa bisnes tak grow tu, sebab tu lah. So soalan very simple. Sekarang ni anda jaga cash reserve anda di mana? Anda ada tak bank account khas untuk cash reserve anda? Contoh paling simple macam ni lah. Saya bagi tu simple sebab apa? Sebab saya bercakap dengan kebanyakannya SME. Anda ni pun SME kan? Kebanyakannya SME. Jadi bila SME ni apa dia panggil, kita perlu jaga duit kita. So macam mana kita nak jaga duit kita? Salah satu cara, kaedah dia adalah adakan satu bank khas. Bank ni jangan usik duit tu untuk diletakkan duit cash reserve kita. Kalau anything happen, baru kita ambil duit tersebut. Okay, alright. Teletubbies biru, mana nak dapatkan buku tu? Nak beli ke buku tu? Nak beli ke? Kalau nak beli, sekejap saya cuba cari jalan macam mana untuk letakkan mana, saya pun tak tahulah macam mana nak letak ni. Saya letakkan beg kuning. Maksudnya saya boleh letak beg kuning kan? Macam mana beg kuning? Macam mana saya nak letak beg kuning? Tak boleh letak beg kuning. I'm not sure. Nanti tak apalah. Anda boleh cari saya punya
dekat saya punya saya punya page tu, nanti boleh beli dekat sana insya-Allah. Sekejap saya pun tak sure kat mana beg kuning saya nak ambil ni. Gift, bukan gift kan? Bukan gift. So where can I put the beg kuning? Tak boleh waktu live. Okey lah, tak apalah, nanti saya akan cuba usahakan lah. Okay, alright. Anyway, ada soalan-soalan berkait dengan bisnes, anda boleh tulis kat bawah. Saya maybe akan live dalam 5-10 minit untuk bantu anda untuk clear your mind if anything sedang bermain dalam fikiran anda, insya-Allah. So macam mana bisnes anda sekarang? Apa yang berlaku kepada bisnes anda? Okey tak okey? So far bisnes yang anda lakukan. Anyway, kalau anda ada sahabat-sahabat yang anda rasa macam bagus live ni, anda boleh share, klik je link dekat bawah tu yang butang macam tu kan, share tu, share je link video ni dengan sahabat-sahabat anda yang lain tu, insya-Allah. Cik Zainal, apa yang berlaku dekat Indonesia? Apa yang berlaku dekat Indonesia? Cuba bagi tahu apa yang berlaku dekat Indonesia. Saya tak sure tu apa berlaku dekat Indonesia tu. Cik Zainal duduk dekat Indonesia ke sekarang, Cik Zainal? Adakah Encik Zainal duduk di Indonesia sekarang? Okay. Fazli, macam mana nak dapatkan buku ni? Buku ni boleh dapatkan di saya punya TikTok Shop. TikTok Shop Fadi Ghazali. Boleh pergi ke TikTok Shop Fadi Ghazali. Dekat sana ada buku ni. Okay. Boleh pergi ke TikTok Shop saya. Nanti boleh beli buku Kenapa Bisnes Tak Grow. Ada buku Mudahnya Menjadi Majikan kan. Ada content marketing strategi, macam-macam kat situ. So anda boleh beli dekat sana lah. Okay. Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah sedang berjihad lawan ideologi Yahudi. Okay, yang ni I reserve my comment sebab saya tak tahu apa yang berlaku. Okay, maybe I need to do some research first before I make any comments kan. Takut tersilap cakap. Kalau tersilap cakap nanti orang marah kan. Parah sangat nanti saya cuba check. Jangan risau kejap lagi saya check lah, insyaAllah. Thank you anyway. Thank you so much Encik Zainal sebab share. Okay, maybe any question regarding business saya akan cuba jawab. Ni peluang keemasan ni untuk bertanya soalan. Hari ni hari apa? Hari ni hari Isnin. Orang kerja hari ni. Business low, Fazli bukan business low. Fazli niaga apa? Dia bukan business low. Business low sebab orang tak beli dengan kita. Betul tak? Orang tidak membeli dengan kita. So jangan salahkan business low. Jangan salahkan business. Jangan salahkan market. Semalam pun saya ada borak dengan seorang hamba Allah. Dia cerita pasal business dia slow. Dia pun kata market slow sekarang kan tuan. Betul tak? Dia sedang cari satu justification yang nak bagi tahu bisnes dia slow. Saya bagi tahu bukan bisnes slow, tetapi the problem bukan market, the problem bukan dengan bisnes, the problem is you. The problem adalah you yang tidak membuatkan customer pilih bisnes you berbanding orang lain. Walaupun macam mana sekalipun orang kata bisnes tengah slow, anda kena faham satu benda. Orang masih lagi membeli. Setuju tak? Macam mana anda cakap bisnes slow, orang masih membeli. The problem adalah orang tak beli dengan kita. Orang tak beli dengan you. Orang tak beli dengan your brand. That's the problem. Jadi jangan salahkan orang lain bila bisnes kita slow. Ni asyik tak habis-habis salahkan orang. Salahkan market. Salahkan negara, salahkan politician, salahkan kerajaan. Dah habis-habis. Kerja kita adalah menyalahkan orang lain. Tapi cuba tengok balik. Kalau kita salahkan orang lain, payah tak keadaan tu nak berubah? Payah. Anda salahkan kerajaan, 5 tahun sekali mengundi. Anda salahkan market. Market pula di-influence by dunia punya ekonomi. Anda salahkan siapa? Pemimpin.
Pemimpin akan duduk kat situ. Pemimpin ni sebab dia tidak ada akta umur pemimpin. Jadi dia duduk kat situ. So what you can do about others? Nothing. But what you can do adalah change yourself. Ubah diri kita. Contoh, daripada anda duk salahkan orang lain, baik salahkan diri sendiri. Maksudnya, sebab aku tak buat bisnes aku betul-betul. Aku yang tak buat marketing betul-betul. Aku yang tidak marketkan, nampakkan kepada orang solution yang bisnes aku boleh tawarkan. Jadi kalau salah itu adalah salah kita, senang tak nak ubah keadaan? Senang. Maka kalau kita tak pandai buat marketing, kita pergi belajar marketing. Kalau kita tak tahu nak buat bisnes, kita pergi belajar dengan orang yang tahu bagaimana nak grow-kan bisnes. Boleh faham? Stop salahkan orang lain. Start tengok diri sendiri. Lagi senang nak buat perubahan. Boleh faham? Kalau anda kata, staff saya slow, anda salahkan staff. Problem tak kalau salahkan staff? Problem. Sebab apa? Sebab kalau kita cakap pun, kadang-kadang ada yang semalam saya bagi tahu. Ada orang datang jumpa saya semalam. Dia kata apa? Problem. Sebab apa? Cakap banyak kali, tak boleh berubah juga. Jadi dia salahkan staff. Bukan isu staff. Tapi isunya, kita yang tak tahu cara macam mana nak pastikan staff ini yang dah memang ada skill tetapi keluarkan potensi. Jadi you should know on how to develop dia punya inner strength. Kita yang kena belajar cara untuk bagaimana untuk keluarkan potensi mereka. Jangan salahkan dia orang. The best way adalah tanya diri sendiri. The best way adalah tengok diri sendiri, bukan tengok masalah orang. Boleh faham? Sebab cara kita melihat dunia, when we do business, kebanyakan orang, cara dia melihat adalah dengan cara melihat tingkap. Dia melihat tingkap. Maksudnya apa? Dia tengok tingkap. Dia tengok keluar. Boleh faham? Dia buka tingkap, dia tengok keluar. Jadi dia selalu tengok semua ini adalah salah orang lain. Faham? Cara dia melihat tu cara melihat dengan cara melihat tingkap. Tengok salah orang lain. The best when we do business, cara melihat adalah dengan cara melihat cermin. Tengok cermin. Maksudnya apa? Bila kita tengok cermin, kita tengok kita. Kita tak tengok orang lain. Senang tak nak ubah kita? Mana lagi senang? Ubah kita dengan ubah orang. Mana lagi senang? Ubah kita dengan ubah orang. Cuba jawab. Mana lagi senang? Ubah kita dengan ubah orang. Now musim PRN. Orang dah nak mengundi. Jadi everybody is talking about others. Semua orang bercakap tentang orang lain. Semua orang bercakap tentang kesalahan orang lain. Semua orang bercakap tentang kesalahan si Polan bin si Polan. Tapi cuba tengok apa yang kita dah buat. That's why tengok dengan cara bukan tengok tingkap, tengok keluar, tapi tengok dengan cara melihat cermin. Tengok diri kita. Bila kita tengok diri kita, senang tak nak ubah? Senang. It's easy. Macam ni je nak ubah kita. Contoh, kalau kita rasa kita slow, kita jalan laju. Kalau kita rasa kita tak energi, kita pergi ubah cara kita makan. Macam ni je. Kalau rasa mengantuk, minum kopi. Macam ni je. Tapi bayangkan kalau anda tengok orang lain yang slow, anda pun cakap, laju sikit boleh tak? Atas dia pula nak buat keputusan laju ke tak nak. Kalau dia kata tak nak, apa jadi pada kita? Dah buang masa kita dengan dia. That's why saya kata, it's easy to change you than orang lain. Sebab tu tengok cara melihat, jangan tengok cara tengok melalui tingkap. Kita tengok orang lain, tapi kita tengok dengan cara, apa dia? Cermin. Kita tengok diri kita balik. Dan barulah benda boleh berubah cepat. Okay? So, kalau anda rasa bermanfaat, anda boleh klik share dekat bawah ni.
somewhere dekat bawah lah, I don't know. Kan? Untuk sharekan kepada orang lain juga, insyaAllah. Tuan, normal ke umur 22 menceburi dunia bisnes dan fail? Gidi, kau umur 22, you should proud of yourself buat bisnes umur 22. But then, kejayaan itu bukan kita tentukan. Ramai orang, dia berpegang satu prinsip. Dia baca buku orang putih. If I want to get something, I will get it. I will be millionaire before 25. Ramai yang buat statement macam tu. Tapi dia kena faham satu benda. Orang-orang yang tidak ada Tuhan, dia tidak ada kepercayaan itu. Kita ada Tuhan. Kita believe that. We believe that rezeki itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak mutlak Allah bagi rezeki. Tapi kita kena faham satu benda. Hak mutlak kita adalah usaha. Itu hak kita. Allah letak kita dekat dunia ni untuk kita usaha. Jadi jangan tanya berjaya atau tidak, tapi tengok, tanya diri sendiri, apa usaha yang aku telah lakukan. Ask yourself, apa usaha yang aku telah lakukan, alright, sampai hari ni. Umur 22, you talk about berjaya. Come on. Umur 22, you should proud of yourself because you start somewhere. Saya umur 22 masih belajar dekat universiti. Berjaya ke tak? Jauh daripada berjaya. Kalau you punya target jauh. Tapi for me, umur 22 berjaya tak? Ya, I'm like okay. Walaupun saya kata saya nak 1 juta, tapi I'm okay dengan 100-200. Sebab apa? Saya boleh bayar motor, boleh bayar minyak kereta masa dekat universiti. Sebab kerja saya hanya usaha je. Itulah kesilapan saya waktu saya muda. Sebab saya baca banyak buku orang putih. Dia kata, if you want to get something, you will get it. Dia kata. Dia kata apa? Kita yang menentukan kejayaan kita. Dia cakap macam tu kan. You need to set your goals. I need to be millionaire before 25. Kita pun letaklah target macam tu. What happened? Capai tak? Tak capai. 25 tak jadi jutawan pun. Malah tak ketahuan. Duit tak ada 1 sen pun. Down tak masa tu? Ya, down. Tapi then, alhamdulillah, daripada down tu lah saya belajar lesson learn yang mahal dalam hidup saya. Iaitu apa dia? Usaha tu hak kita. Rezeki tu hak Allah. Kerja kita buat apa? Kerja kita usaha je. Usahalah sebaik mungkin. Kalau buat marketing, buat marketing sebaik mungkin. Kalau buat video sebaik mungkin. Kalau buat produk sebaik mungkin. Kalau berniaga sebaik mungkin. Bagi customer service sebaik mungkin. So kerja kita buat sebaik mungkin. Jutawan ke tak jutawan, kita plan lah. Faham tak? Kita plan. Kita buat asbab. Kita pergi belajar, berguru. Cikgu cakap A, kita buat A. Cikgu cakap B, buat B. Kita ikut clue-clue untuk orang berjaya. Orang berjaya sekian. Kita ikut je. Orang berjaya kena ada produk, right? Atau servis yang ada 3 ni. Dia kena ada margin. Kalau tak ada margin, mesti you kena dapat volume kat mana-mana pun. Mesti ada demand. 3 benda ni. You follow. You ikut asbab-asbab untuk sukses tu. You follow asbab-asbab untuk sukses. InsyaAllah one day sampai tak? One day sampai. Sebab saya percaya satu belief that kerja dia cikgu saya ajar saya, yakin pada asbab tu syirik. Yakin pada asbab tu syirik. Apa maksud asbab? Asbab ni apa? Asbabnya bisnes. Itu asbab. Yakin pada bisnes ni kita boleh kita boleh dapat rezeki. Syirik. Yakin pada duit tu kita boleh sara anak isteri kita. Dah macam mana akidah kita? Kita jadi yakin kepada duit. That's why yakin kepada asbab tu syirik. Cikgu saya ajar. Tak guna asbab tu jahil. Maksudnya jahil. Dia macam ni, contoh, kita lapar, saya tak nak makan. Bukankah kenyang itu Allah yang bagi? Tidak, itu jahil namanya, bodoh nama dia. Pergilah makan. Kita buat asbab. Kerja kita buat je asbab untuk sukses. Alright? And then Allah akan bagi rezeki.
Ada orang berdoa sahaja, serah pada Allah. Itu memang hadis Nabi. Allah memang marah orang macam tu. Allah memang marah orang yang tidak berbuat apa-apa. Ada satu hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ni, kalau saya jumpa hadis tu, saya bacakan hadis tu. Kalau saya jumpa saya cuba cari hadis tu. Yang ni saya share dalam kelas Amazing Founder. So for those yang nak belajar lebih banyak, anda boleh datang ke kelas Amazing Founder. Saya tak ingat ni hadis tu nombor berapa. Kalau ada rezeki anda, adalah insyaAllah. Bismillah. Saya tak jumpa. Saya catat kat mana-mana. Sekejap. Tak ada. Tak ingat kat mana. Tapi ceritanya, pokok pangkalnya, ada satu hamba Allah ni, dia melalui satu proses untuk dijudge, okay? Dan orang yang dijudge tu didapati tak kena, right? Maksudnya tak kalah lah dalam perdebatan tu, dalam judge tu, dalam sesi dia panggil apa, mahkamah tu. Jadi orang yang kalah ni dia sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia cakap macam tu. Jadi bila Nabi dengar orang tu cakap macam tu, maka Nabi SAW kata Allah mencela orang yang serah kepada Allah tanpa usaha. Nabi kata apa? Gunalah akal kebijaksanaan. Kita kena guna akal kebijaksanaan kita ni supaya kita usaha dengan akal kebijaksanaan. Kalau misalnya kata kita dah usaha, kita dah guna akal kebijaksanaan, maksud akal kebijaksanaan apa? Kalau kita tak ada akal kebijaksanaan, kita tanya orang, kita pergi belajar, jumpa cikgu, masuk kelas. Boleh faham? That's why guna akal kebijaksanaan business is very important. Kalau guna akal kebijaksanaan tak jalan, barulah kita hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu kaedah yang Islam ajar kita. So that's why Nabi suruh kita, Allah suruh kita duduk dekat dunia ni usaha. Dunia ni dunia asbab. Nak berjaya kena usaha. Ada orang kata, ada orang dapat ada orang dapat ASB 1 juta BSN SS simpanan premium tu kan. Dia usaha apa? Dia pergi beli BSN simpanan premium. Usaha. Sebab itu tugas kita. Dapat rezeki ke tak dapat tu. Nombor 2. With Bali tour service. Ada plan? Ya. Memang saya ada plan untuk pergi Bali. Saya ada plan. Saya dah berapa kali dah pergi Bali. Saya tengah plan untuk pergi Bali sekali lagi lah. Untuk pergi jalan-jalan. Okay. Macam mana nak elak orang dengki dengan perniagaan kita? Jangan fikirlah orang dengki dengan perniagaan kita. Kita tak boleh nak elak. Okay. Tetapi apa kita perlu buat? Sebab tu Nabi SAW menyebarkan Islam pun orang baling batu, kan? Orang baling batu pada Nabi SAW sebab sebarkan Islam. Malaikat datang, Nabi nak buat apa ni? Nak terbalikkan bumi pun boleh. Kita orang boleh terbalikkan. Sebab apa? Sebab orang ni buat jahat pada Nabi. Nabi kata apa? Sabar. Jangan terbalikkan bumi ni. Sebab mungkin ada di kalangan anak cucu cicit keturunan dia yang akan beriman kepada Allah SWT. Tengok Nabi, walaupun orang buat sesuatu pada dia. Jadi apa yang boleh kita buat? Sambungkan silaturahim. Nak elakkan orang marah pada kita, orang dengki pada kita, silaturahim lah. Jaga silaturahim. Sebab dalam silaturahim ni ada dua perkara yang Allah janji dalam hadis. Nombor 1, murah rezeki. Kita nak rezeki kita kan. Jadi kita takut orang dengki whatsoever, tapi kita silaturahim dengan dia, kita buat baik dengan dia, insya-Allah nombor 1 murah rezeki. Nombor 2 panjang umur. Jadi benda-benda macam ni lah yang kita perlu sematkan dalam hati kita. Okay.
Benda-benda macam ni, barulah kita tenang. Okay, barulah kita tenang, barulah kita best, barulah kita shock. Okay, alright. Muntakat hadis, betul, muntakat hadis. Alhamdulillah saya ada cikgu saya minta saya dapatkan. Alhamdulillah saya juga bacakan daripada buku hadis, muntakat hadis, daripada fadilat amal, fadilat sedekah kepada student-student juga, insyaAllah. So kalau ada buku hadis ni bagus. Saya ada kilang perabot dan bengkel besi sekarang dalam proses buat ternakan ayam penelur. Doakan insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Azlan Mazlan, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuan Fahdi, saya buat bisnes printing baju full sublimation tapi tak tahu nak target market apa. Tuan Azlan buat bisnes baju sublimation ni, most of your client datang daripada mana? Pecahkan klien tu ikut dia punya kumpulan. Satu mungkin sublimation untuk student-student sahaja. Ni satu group. Okay. Satu lagi kumpulan mungkin baju sublimation yang khas untuk founder-founder buat gift syarikat dia. Satu kumpulan. Okay. Saya ambil contoh, kalau founder buat gift untuk syarikat dia, buat baju branding syarikat dia. Jadi apa yang tuan perlu buat? Contact semua founder dekat Malaysia, beri satu package yang bagus untuk mereka, beri satu direction yang baik untuk mereka ni buat branding mereka. Bagi mereka case study sebenar. Okey, case study sebenar bagaimana dengan beri baju percuma, branding naik, jualan naik. So approach apa dipanggil this kind of founder-founder ni. Dan setiap founder mungkin katakanlah bulan ni kita target satu founder ambil 1000 helai dengan kita. Kalau kita dapat 30 founder, sehari kita close orang, kita dah dapat 30,000 baju sublimation. Setiap founder ni nak buat branding. Founder-founder ni untuk Izlan. Founder-founder ni dia bayar kereta saja bulan-bulan dah berapa ribu. Kereta saja berapa ribu dah. Betul tak? Dia bayar office dia, overhead dia, bayar gaji dah berapa ribu dah. Cost marketing dia most probably, kalau jenis yang buat iklan dekat social media, itu saja dah berapa ratus ribu sebulan. So kalau you approach them dengan satu konsep branding through printing sublimation contoh kan, there you go, can get client. And then mungkin tadi macam saya kata student, founder, ini mungkin corporate. Itulah target market ni. You boleh faham? Itu besar tu. You cuba buat untuk founder, you tengok macam mana dia pergi, and then you report back to me, insyaAllah. Saya yakin dengan izin Allah. Saya niaga nasi ayam tapi selalu makan modal keluar modal lain. Adakah cara saya berniaga ni salah? Memang confirm salah lah. Kalau kau berniaga makan modal, confirm salah. Sama ada cara menentukan harga salah, alright, atau nombor 2, cara you kira costing salah. Maksudnya costing you pergi beli barang whatsoever salah. Alright. Nombor 3, maybe most of the time adalah you punya problem marketing. Alright, most of the time you punya problem marketing. Jadi bila you tak dapat volume, you punya margin cenonet. Okay, saya ambil contoh very simple. You punya margin dah sikit. Alright. Volume you pula sikit. So definitely business you tak boleh pergi jauh. So margin, macam saya kata margin, you kena tengok cost you berapa, harga jual berapa. And then macam mana dapat volume? Marketing. Tengok marketing. And then demand. You tengok demand dia kata, I'm very sure nasi ayam ada demand. Tapi macam mana you nak increase your demand adalah through buatlah USP. Create some USP untuk you punya nasi ayam. Kalau you just niaga nasi ayam, orang lain niaga nasi ayam juga. So apa berlaku? Demand nasi ayam is there. But then the problem adalah the demand dah bagi sama rata dengan orang lain punya nasi ayam. Ujungnya orang akan pergi the chicken rice shop, orang akan bayar lebih banyak pada the chicken rice shop, orang bayar sikit pada you. So you need to create your USP. Okay, you kena create you punya USP. Saya ambil contoh, ada orang jual ayam goreng.
Okay, tetapi macam mana ada satu peniaga ni nak jadi unik? So dia buat ayam penyet, ayam goreng juga yang dipenyet-penyet. Jadi dah banyak ayam penyet. Jadi apa yang dia buat? Ayam penyet, ayam gepuk pula. Lepas tu macam mana nak jadi unik lagi? Ayam gepuk dengan kepedasan berbeza-beza. Ada sekian. Lepas tu ayam gepuk dah banyak. So apa yang dia buat? Ayam kampung. Dia meniaga ayam kampung. Mungkin ayam gepuk kampung. Mana kita tahu kan? And then dah banyak sangat. So dia buat ayam kampung cili hijau pula. So dia kena ada keunikan. Then you can make profit. Saya ambil contoh. Saya tak pernah lagi jumpa nasi ayam kampung cili hijau. Nasi tu nasi ayam dah. Ada cili hijau. Kan pelik tu. Jadi demand akan jadi banyak because of you are the only person or you have your uniqueness jual pada orang lain. Okay, dapat some ideas? Okay, mungkin anda if you have any question regarding business boleh tulis kat bawah. Saya tengok dekat bawah insya-Allah. Kenapa orang bisnes sanggup buat konten-konten mengarut walaupun dapat kecaman, dia sanggup untuk orang ingat dia? Sebab dia punya belief system. Okay, dia punya belief adalah as long as orang tengok dia, maka okay. Tapi ada je peniaga yang buat konten bermanfaat. Jadi jangan ambil lah jangan pukul sama rata. Founder-founder ni suka buat konten mengarut. Sangat ramai founder yang buat konten yang bermanfaat. Okay, tapi key point dia macam ni lah. Key point dia, setiap orang ni dia ada destination yang sama, iaitu dia nak pastikan orang nampak dia. Right? Ada orang dia nak pastikan nampak dia. So dia guna kaedah. Ada orang guna kaedah cara yang baik-baik. Ada orang guna kaedah yang buat konten yang mengarut. Tapi key dia adalah dia nak suruh orang nampak dia, branding dia naik. Dia sama macam ni. Contoh ada orang nak duit. So ada orang cara nak buat duit, dia pergi berniaga. Ada orang pergi buat kerja. Ada orang pergi mencuri. Boleh faham? So the key sekarang ni adalah nak dapat duit. Sama juga nak buat orang nampak, suruh branding naik. That's why ada orang buat konten bagus, ada orang buat konten mengarut. Tapi key dia adalah kalau ikut kita. Tetapi pandangan saya, we need to understand one thing. Apa yang kita post dekat social media, everything that we post it to internet, dia akan stay dekat situ sampai bila-bila. So sentiasalah beringat apa yang kita post, sama ada baik atau buruk. Alright, sentiasa beringat. Most probably mungkin kita tak terkesan sekarang, tapi kita akan terkesan anak cucu cicit keturunan kita. Bayangkan cicit kita nak kenal moyang dia macam mana, dia pergi tengok video kita yang tak berapa senonoh tu. Jadi efek dia bukan saja kepada kita, efek dia kepada anak cucu cicit keturunan kita jadi tak elok. Contohnya macam tu lah. Alright, sebab kalau contoh zaman kita mungkin tak kenal siapa moyang kita. Betul tak? Kita mungkin tak kenal siapa moyang kita. Sebab apa? Kita hanya ada gambar-gambar dia macam tu je lah kan. Kalau ada, kalau tak ada macam mana? Kalau tak ada memang then kita tak tahu. Tapi zaman sekarang, because of the video yang ada, maka anak cucu cicit keturunan kita akan boleh tengok kita ni macam mana. Rambut kita macam mana, kening kita macam mana, hidung macam mana, mata macam mana, mulut macam mana, ada janggut, tak ada janggut. Cucu cicit keturunan kita boleh tengok kita ni macam mana. So that's why always think twice. Fikir 2 kali sebelum kita post anything dekat social media. Sebab video tu akan ada kat situ. Okay? Boleh? So kalau anda nak jadi founder, jadilah founder yang memberi manfaat, bukan memberi mudarat pada orang lain. It's up to you guys. Tapi kalau anda belajar cara yang betul pun ada banyak cara kaedah, insyaAllah. Okay, next question. Tuan, ada tak cara untuk grow bisnes tanpa menggunakan loan? Adakah perlu gunakan profit 1% Stake One TV? Okay, saya dah berulang kali bagi tahu banyak kali. That's why setiap kali saya live, join lah live ni. Setiap kali live, share lah live ni kepada orang lain. Setiap kali saya live, buatlah notification supaya dia keluar, supaya at least we can talk. I can give my opinion based on, alhamdulillah, takdir Allah baik. Saya juga berniaga. Kalau orang tanya saya berniaga apa? Saya
Alhamdulillah daripada zaman universiti saya dah belajar. Saya dah berniaga macam-macam zaman universiti. Saya juga berniaga, kalau produk, servis banyak dah saya buat. Alhamdulillah, takdir Allah baik. And then eventually terbuat training memberi ilmu perniagaan kepada orang lain. Jadi bila saya buat training tu, saya melalui satu fasa. Saya tahu nak jadi SME ni level dia macam mana. Nak jadi SME ni fikiran dia macam mana. Nak jadi SME ni hati perasaan dia hari-hari macam mana. Buka mata dia fikir apa. Sebab kita pernah berada dekat situ. Kalau saya pernah duduk satu tempat. Masa tu dah kahwin. Setiap bulan hanya mencari 3,000 sahaja. 3,000 sebulan ni just untuk hidup. Sebab apa? Sebab yelah kita ada isteri, ada anak sebagainya kan. Kita nak 3,000. Masuk 3,000 ni kena dapat 100 sehari. So apa yang saya buat? Saya pergi berniaga, pergi berniaga online. Ada satu zaman saya masuk pasar, bawa barang, pergi jumpa orang, Assalamualaikum bang, nak beli, tak nak, terima kasih, pinggan tak retak, nasi tak dingin, abang tak nak, saya pun tak ingin. That's why I really understand SME tu macam mana. Tambah lagi bila saya jumpa lebih ramai SME, bila buat training, saya terbuat training. Funny Evo itu terjadi dengan tidak ada plan untuk buat training. Tidak ada plan. Saya kalau boleh saya tak nak buat, tetapi Alhamdulillah takdir Allah tu begitu. That's why sampai jadi live hari ni. Bila saya jumpa ramai orang buat business, maka saya boleh concludekan saya ambil yang ni. And then saya kata, oh, this is the best method untuk business grow. Okay, soalan One TV tadi tu, macam mana nak grow business tanpa loan? Adakah 100% keuntungan kita pusing balik masuk dalam business? Jawapan dia, kalau anda dalam fasa startup, ada dua kaedah. Satu, sama ada anda startup atau growth stage, doesn't matter. Satu adalah anda gunakan balik duit keuntungan anda, pam masuk balik dalam bisnes. Okay, that's normal. Nombor dua adalah, selain daripada guna duit bank, kalau especially startup jangan guna duit bank. For those yang baru nak buat startup, baru nak start business, baru nak expand business, jangan ambil duit bank, full stop. Period. Why? Sebab risiko sangat besar. Okay, risiko jika anda buat bisnes baru nak start tu buat duit bank, risiko sangat besar. Sebab nak mengambil duit, bukan saya kata tak boleh ambil duit bank. Ambil duit bank boleh, tak ada masalah. Tetapi jika risiko itu rendah. Apa maksud risiko? Kebolehbayaran balik. Itu risiko. Kalau you baru nak start bisnes, you tak tahu lagi profit you macam mana. Okay, tapi you confirm dah kena bayar. You tak tahu lagi profit sama ada profitable or not. You dah kena bayar. Boleh faham? Jadi adalah amat tidak bijak ambil loan yang confirm kena bayar dalam keadaan you tak tahu lagi you boleh buat sales atau tak, berapa keuntungan bersih yang hujungnya boleh bagi pada bank. Bagi saya, you are not clever enough. Boleh faham? Okay? So, what you should do kalau kita nak bina bisnes ni, buat bisnes dulu, buat sales dulu. Buat sales dulu, and then daripada sales tu, you pusing balik. Itu the best way. Atau kalau tak nak dah pusing, atau you nak mula bisnes tapi tak nak guna duit sendiri, boleh. You pergi pitching orang lain untuk beri duit kepada you. Okay? Bila saya kata bagi duit, saya tidak bermaksud, okay, guna duit bank. Tapi saya maksudkan pergi pitching orang yang ada duit tapi dia tak nak buat bisnes, dia ada duit je. Pergi pitching dia untuk dia masuk dalam bisnes kita. Okay, masuk dalam bisnes kita, jadi investor. Kerja kita kembangkan duit. Boleh faham? Kerja kita kembangkan duit dia. So apa berlaku? We share the same risk, which is dia ada risiko dia bagi duit, kita of course kita kena bagi duit juga. Tapi kita ada surplus modal untuk kita gerakkan bisnes kita. Okay? Boleh? Clear tak? So guna duit orang lain. Tapi soalannya, macam mana kita nak yakinkan
macam mana kita nak yakinkan kita punya maksudnya orang yang nak invest dengan kita, macam mana kita nak yakinkan, macam mana kita nak beri dia keyakinan supaya dia beri duit dalam kuantiti yang banyak kepada kita? Lots of ways. Contoh, anda buat dulu bisnes, you get some profit, jumpa dia untuk top up supaya the profit akan goes up, operation boleh diperbesarkan. Kalau anda dah ada operation, anda dah buat profit, itu lebih senang orang nak bagi. In fact, kita tak minta pun, kadang-kadang ada je orang datang untuk bagi duit. Okay? Kalau misal kata there's no profit lagi, you punya business tak start lagi, you boleh bentangkan you punya paperwork. Okay, sekian, ni projection kita, sekian. Akan ada tak orang yang percaya? Akan ada. Tapi it's very important for you to learn how to pitch. Okay, macam mana nak pitch dengan baik. Sebab apa? Sebab investor ni, dia ada appetite dia. Dia appetite ni macam ni Appetite ni contoh makanan. Ada orang dia suka makan nasi Arab. Ada orang dia suka makan nasi kerabu. Ada orang dia suka makan nasi dagang. The appetite. So that's why bila kita nak cari investor, kalau investor tu tak nak invest kepada kita, most probably bukan appetite dia untuk invest dengan kita. Jadi jangan koyak. Okay, jangan koyak. Orang tak nak invest, koyak lah, apalah dia ni, tak nampak potensi. Jangan koyak. Sebab itu bukan, umpama kita bagi dia nasi dagang, dia minat nasi Arab. Jadi jangan salahkan dia tak nak. So apa yang perlu kita buat? Cari lagi orang. Pitching lagi sampai kita jumpa orang yang minat untuk invest kepada bisnes kita. Itu kaedah dia. Boleh? Itu kena belajar lah macam mana nak pitching. Tuan perasan tak kenapa margin G-Shock tinggi, dari harga 700 boleh cecah puluh-puluh ribu? Itu bergantung. G-Shock saya pernah je saya pergi jalan-jalan dekat Jepun ada 2-3 tahun lepas. Kawan saya pun minta belikan G-Shock. Anyway, saya bukan peminat G-Shock lah. Tapi dia bagi duit kepada saya, kalau tak silap saya lah, dalam RM5,000 masa tu. Saya pergilah kedai G-Shock tu. Saya tengok, wow, harga dia RM5,000. Tapi bila saya check balik, kalau orang jual balik, dia jual lagi mahal daripada harga RM5,000 tu. So, anyway, business is all about persetujuan bersama untuk satu-satu value barang. Kalau orang tu setuju, let's say dia beli dekat Jepun, contoh saya beli dekat Jepun RM5,000, saya bawa balik kepada dia, dia jual balik dengan harga RM10,000, most probably akan ada orang yang bersetuju untuk dapat harga dengan RM10,000, jadi dia untung RM5,000. Boleh faham? Jadi it's all about persetujuan kita. Dalam bisnes ni it's all about persetujuan kita dengan buyer kita. Kalau buyer kita setuju, okay, jalan. Contoh NFT ini boleh dijual sampai berjuta-juta. Barang free je, lukis dan sebagainya kan, NFT. Jadi ceritanya, jangan tengok G-Shock, ceritanya tengok value. Ada orang dia value G-Shock tu tinggi, jadi dia sanggup beli. Boleh faham? Ada orang dia value Rolex tu mahal, dia beli. Jadi jangan salahkan orang, jangan pening kepala. Sebab LV, Gucci, Prada boleh jual bag dengan harga yang sangat mahal, dan orang perempuan sanggup beli. Kalau tanya saya sanggup beli tak? Saya tak sanggup beli. Sebab apa? Bagi saya value kepada saya tak ada. Ada orang bagi dia value. Saya pernah tanya seorang jutawan, dia pakai kereta Honda City. Beliau adalah owner kepada syarikat oil and gas. Dia owner kepada syarikat oil and gas. He's rich. Tapi dia naik Honda City. Dia balik kampung naik Honda City, balik kampung ke Kelantan naik Honda City. Dia pergi kerja naik LRT. Saya tanya dia, kenapa tak beli kereta macam mana orang kaya beli? BMW, Mercedes, Porsche kan, ikutlah Lamborghini ke whatever. Dia kata, hey, kereta ni just untuk bawa kita point A to point B, that's it. There's no values in cars. Dia kata, tak ada value bagi dia kereta. So kenapa nak spend more? So bagi dia, so we are talking about value. Ada orang bagi dia
dia nak prestige, dia nak kereta yang Continental, dia nak sekian. Jadi dia sangguplah bayar untuk harga 5 times daripada harga kereta biasa. Contoh, Proton Persona harga dia RM60,000. Tapi untuk saiz yang sama, kereta yang lebih kurang saiz sama, ada tayar 4, ada steering whatsoever, darab 5 dapat Mercedes-Benz C-Class. Benda yang lebih kurang, of course we are talking about quality dan sebagainya, tapi ceritanya orang sanggup bayar untuk logo. Boleh faham? So we are talking about value. Jadi jangan pelik bila berniaga ni. Jangan pelik sangat. Okay? Alright? Tugas kita adalah, kalau dia boleh jual dengan harga 5 kali ganda, kenapa aku tak boleh jual dengan harga 5 kali ganda? Oh, maksudnya aku kena cari jalan, apa yang dia buat, aku kena buat. So, insyaAllah aku pun boleh jual dengan harga 5 kali ganda. Itu saja. Boleh faham? Saya nak berniaga dekat TikTok, tak tahu nak cara macam mana. Banyak cara. Contohnya, mulakan TikTok Shop saja. Jual lah, buat live. Buat live je. Bukan TikTok Shop, buat live. That's how you start. Nak buat live, nak jual apa? Jadi affiliate orang lain. Atau, jadi affiliate orang lain, buat video. Macam contoh, orang duk jual apa? Ada orang duk jual, contoh. Ni, duk jual mic. Dia duk jual mic. Adakah dia simpan stok? Dia tak simpan stok. Dia jadi affiliate orang lain. Dia buat video. Dia beli satu je barang, lepas tu dia review. Dia letak dekat dia punya, dia buat video, dia letak dekat TikTok dia, dapat sales. So that is how you start. Boleh faham? Macam tu kaedah dia. Keyword di sini adalah keunikan. Betul. Saya ada premis di mall. Dengan keadaan ekonomi sekarang, perlu tak saya tambah branch? Umu Daniel. Umu Daniel meniaga apa Umu Daniel? Saya ada premis di mall. Dengan keadaan ekonomi sekarang, perlu tak saya tambah branch? Branch apa? Boleh Umu tulis kat bawah tak? Keadaan ekonomi sekarang ni, Umu, okay, Umu dan semua orang lah, boleh tak kita tambah branch? Jawapan dia, insyaAllah boleh. Dalam bisnes ni, tambah branch adalah tambah kita punya pendapatan. Tetapi we need to understand one thing. Alright, kita perlu understand satu perkara, iaitu cara tambah branch. Nak tambah branch bagus tak? Bagus. Tapi kita kena belajar cara tambah branch. Saya ambil contoh. Kalau branch itu di luar, ni saya cerita di luar. Di luar daripada, dalam kes ni luar daripada mall, contoh. Okay? Tempat yang kita nak buka kedai kita itu, kalau boleh, dia adalah tempat yang memiliki trafik yang tinggi. Okay? Trafik orang datang tu tinggi. Satu. Nombor dua, kalau tempat tu dekat luar, pastikan tempat itu ada parking yang banyak. Dan parking itu parking yang mudah. Kalau kita buka tepi jalan, tapi parking susah gila, dan kita punya customer tu susah nak dapat. Boleh faham? Customer tu susah nak dapat. Okay, nombor tiga, walaupun kita buka branch, kita masih lagi kena activatekan kita punya marketing. Marketing kita pun kena ada. Okay? Alright? Marketing kena buat, kena spend. Walaupun kita duduk tepi jalan, okay, tapi kita kena spend on marketing. Atau kalau kita tak nak spend on marketing, tajuk dia marketing. Kalau kita tak nak spend on marketing, kita kena buat marketing. Kita kena buat video, kita kena buat live. Setiap benda yang kita buat tu kita kena cakap. Maksudnya, contoh kita meniaga, meniaga jalanan. Okay? Meniaga jalanan apa? At Empire. Meniaga apa? At Empire. Cuba tulis kat bawah, at Empire. Katakanlah kita meniaga jalanan. Buka gerai, buka booth. Pacak je kamera, buat live. Pasang kamera tu, anda pakailah mic ni, contoh. Saya tak jual mic pun kan. Contoh mic ni, letaklah mic ni dekat kita punya ni, and then pakai ni. Okay? Lepas tu customer datang, kita buat je live. Pernah tak tengok ada seorang hamba Allah ni, dia jual nasi lemak. Kita jual roti dengan air, buka booth tepi jalan. Okay, Ari Azhari, nasi dagar bakar harimau menangis dan mi kuah tulang. Okay, at Empire. So, pernah tengok tak ada seorang hamba Allah ni jual nasi lemak? Nasi lemak RM1. If I'm not mistaken, nasi lemak RM1 kan? Tapi, apa yang dia buat? Dia bukan, orang Kelantan panggil gagoh
atas nasi lemak seria dia tu. Dia bukan gaguh atas nasi lemak seria dia. Tidak. Anda kena faham satu benda. Nak berniaga tak semestinya murah baru sales boleh pergi. Tidak semestinya murah sales boleh pergi. Okay? Tapi apa yang dia buat, walaupun dia jual nasi lemak, tapi dia buat live hari-hari. Perasan tak? Siapa ingat? Orang yang jual nasi lemak, saya tak ingat nama dia apa. Dia jual nasi lemak tapi dia buat live hari-hari. Dia buka je gerai dia, apa yang dia buat? Dia pacak kamera. Okay? Orang beli, orang beratur, kan? Dia berniaga. Abang Sudu Saya pun tak ingat lah nama dia apa. Minta maaf tak ingat Abang Sudu Abang Sudu, okay, thank you so much sebab bagi tahu. Jadi, siapa cakap berniaga jalanan tak boleh laku? We need to understand one thing. Marketing is the key. Asbab lah kan. Allah nak bagi rezeki, kita kena faham. Allah nak bagi rezeki pada dia. Jadi Allah bagi dengan bentuk idea kepada dia untuk pacak kamera dan sebagainya. Allah bagi izin. Dan sekarang ni mungkin Allah nak bagi rezeki pada anda. Anda terjoin live, anda terdapat idea, buat je live. Ni Miss Lenny kata, jiran saya. Jadi what you should do, letak je kamera, buat live. Hari-hari buat live, buat je. Orang ada tengok, orang tak ada tengok, tak apa. Kita berniaga jalanan. Sebab walaupun kita duduk tepi jalan, jangan anggap orang berhenti. Sebab kita duduk tepi jalan. Sebab orang lain pun duduk tepi jalan. Orang lain pun berniaga tepi jalan. Orang lain pun jual barang macam kita jual barang. Sama saja. Jadi apa yang membezakan kita daripada orang lain? Yang tu yang kita perlu fokuskan. Jadi buka tepi jalan. Buka tepi jalan. Boleh, tak ada masalah. Tetapi buka juga marketing arm kita. Buka juga live kita. InsyaAllah orang akan notice kita. Kalau tidak, paling tidak pun dia duduk tengok live tu, kawan aku pun pergi beli kat situ. Contohnya. Jadi dia pergi beli tak? Dia pergi beli. Makin lama makin ramai. Sebab tu it's very important. Kita kena faham, berniaga bukan saja buka gerai. Kalau tepi jalan ni bukan saja buka kedai, tetapi marketing. Kena buat marketing. Alright? Kena buat marketing. Kena jadikan marketing ni top priority. Dia macam ni. Kalau siapa-siapa yang dah dapatkan buku saya ni, saya buat analogi ni, muka surat sekejap saya tunjuk pada anda. Anyway, thank you so much. Kalau anda rasa bermanfaat saya share ni. Kalau rasa bermanfaat atau tak bermanfaat, tak apa, tak kisah kan. Tapi kalau rasa bermanfaat, share lah live ni kepada sahabat-sahabat anda yang lain, supaya dia pun boleh masuk dalam live ni dan belajar. Kita tengok ni. Ni contoh, saya bagi contoh ni. Cuba nampak ke tak Nampak kan? Okay, cuba tengok ni. Ni analogi bisnes. Saya buat dalam bentuk analogi bisnes kapal terbang. Kalau bisnes ni adalah kapal terbang kita, ini adalah target kita, which is pilot ni. Pilot ni target kita, kat mana kita nak pergi. Okay. Lepas tu minyak ni cash reserve kita. Minyak cash reserve kita. Badan kapal terbang ni overhead yang kita kena tanggung. Orang-orang kan semua kalau naik kapal terbang, duduk dalam kapal terbang, duduk kat badan kan. Kalau ramai orang, maksudnya badan kita tu berat. Body tu berat. Kapal terbang tu jadi berat kalau ramai orang. Jadi apa berlaku? Bila badan tu berat, kalau ramai orang kita nak isi dalam badan ni, kita perlu sayap yang lebih panjang. Sayap panjang ni produk dan servis. Pemilihan produk, pemilihan servis kena betul. Cara nak memilih produk dan servis ni ada 3 jalan. 1, you kena ada margin. 2, you kena ada volume. Nombor 3, you kena ada demand. Kalau you dah ada produk, macam abang kita tepi jalan tu dia dah buat, maksudnya dia dah ada produk. Okay. Ni engine kena padu. Engine ni apa? Marketing. Engine ni sales. Marketing, sales. Marketing, sales. Okay. Jadi that's why marketing tu engine kita. Kena buat marketing, jangan tak buat marketing. Okay, boleh? Okay, kita cari lagi soalan. Okay, ada soalan boleh tulis kat bawah. InsyaAllah saya cuba bantu anda lah. InsyaAllah Oh, Nazirul, saya dah join kelas. Nanti jumpa tuan, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa. Kalau kita buat video dalam TikTok, cakap teragak-agak boleh, tak masalah. As long as you have that courage untuk buat. That is good enough.
Teruskan buat lagi, teruskan buat. Tu tak ada masalah. Buat je. Lama-lama kita akan jadi biasa. Kita mula berjalan, jalan jatuh, jalan jatuh, jalan jatuh. Lama-lama kita boleh jalan straight kan? Lama-lama boleh berlari. Settle, berlari, boleh lompat siap daripada tempat jauh, tempat tinggi, tempat rendah. So tak ada masalah. Buat saja. Boleh? Berat 80, tinggi 187. Saiz apa bang? Tanya aku saiz pula. Dah sudah. Aku nak jadi orang yang berniaga ni ke? Berat 80, tinggi 187. Mana aku tahu. Menarik juga ni soalan ni. Lain macam lah korang punya soalan. Anda nak tahu kan? Tinggi 187. Tinggi 187 ni tinggi tau. Most probably size XL kot. XL. Tapi dia 80 kan. Macam tak kena juga. Tapi, bukan tak kena. Okay tapi maybe XL kot. Atau L. Okay. Saya cari lagi soalan Kita maybe lagi 10 minutes insyaAllah. So if you guys have any question, tulis kat bawah. Maybe dalam around 10 tu saya akan berhenti lah insyaAllah. Assalamualaikum bang. Time raya, masa tu saya perasan abang masuk Watson. Tanah merah, malu nak tegur je lah. Alamak. Masa raya memang saya pergi Watson. Masa tanah merah saya pergi Watson. Bang, saya baru start niaga kuih tiram. Hanya mampu jual online je. Doakan saya supaya insyaAllah. Baim, boleh. Niaga online boleh, tak masalah. Baim buat betul-betul. Buat betul-betul Baim. Jangan berhenti. Anything happen, Baim cekalkan hati. Jual Baim. Right? Lepas tu Baim nak membesar nanti, tengok keadaan. Kadang-kadang Baim tak perlu pun buka kedai fizikal. Kalau Baim nak direction Baim tu lepas ni. Yang penting Baim dapat duit dulu Baim. Okay? Baim dapatkan cash flow. Kemudian Baim boleh tentukan. Kalau Baim boleh belajar dengan sesiapa, atau kalau Baim tak ada tempat nak belajar, Baim boleh pergi Funny Evo. Baim boleh belajar cara, strategi nak pergi ke arah mana pula lepas tu insyaAllah. Macam mana nak join kelas? Macam mana nak join kelas? Macam ni. Siapa? Okay, for those kat sini yang live dengan saya nak tanya, siapa dekat sini yang berniaga sendiri? Maksudnya anda adalah founder. Anda adalah founder business. Boleh tulis tak kat bawah? Okay. Anda adalah founder business. Ada tak kat sini? Kalau anda founder business, saya recommend, anyway, saya akan buat training lah. Saya akan buat training. Tapi itu bergantung kepada anda. Tapi kalau saya berada di tempat anda, saya akan cuba cari jalan untuk hadir ke training bersama dengan founder-founder. Okay, training yang boleh kita berjumpa founder-founder. Seronok tak kalau kita boleh pergi training, kita boleh jumpa dengan founder-founder yang lain, kita boleh belajar sama-sama 2 hari, kiri kanan kita pun founder. Kalau kita berniaga produk, akan ada orang yang buat produk. Kalau kita berniaga servis, akan ada orang yang buat servis. Kalau kita rasa ada problem, ada tak orang yang sama problem kita dan akhirnya dia selesaikan masalah dia? Akan ada kan? Confirm akan ada orang macam tu, betul tak? That's why kita jangan duduk seorang-seorang. Kita pergi jumpa orang macam ni. Okay? So that's why kalau you are a founder, you are the founder of your business, I recommend you guys untuk datang ke program-program macam ni. Okay? So far, kita dah ada, if I'm not mistaken lah, almost dekat 700 orang yang dah berdaftar. Okay? Tapi masih lagi boleh untuk kalau anda nak datang. Siapa nak datang dulu? Before saya bagi tahu macam ni nak ni. Ada tak orang yang nak hadir ke program? Kalau saya buat program-program macam ni. Kalau anda nak, sekejap saya isi borang dululah. Ada tak warna biru kat bawah ni? If I'm not mistaken lah. Ada tak kotak biru bawah ni? Apply tu. Ada apply tu kan? Saya rasa saya letak kat situ. Okay, letak kat situ dulu. Apply. Alright, apply dulu. And then nanti tim saya akan contact anda. So kita akan buat training tu insyaAllah dekat Kuala Lumpur. Okay, kita akan buat pada bulan inilah dekat Kuala Lumpur insyaAllah. Sekejap saya check dengan tim saya sekejap. Kita akan berkampung 2 hari. Kita akan berkampung pada 26 dan 27. 26
26 dan 27 Julai. Okay, dekat Shah Alam. Okay, kita akan berkampung kat situ. Thank you Umu Daniel dah pernah datang. Thank you so much. Umu belajar banyak tak Umu 2 hari? Umu datang yang kelas kat mana Umu? Dekat Cyberjaya ke dekat mana Umu? So kita akan buat pada 26 ni. Ni saya share pada anda sikit . Kita akan buat Amazing Founder Grow Business Lagi Laju. Ini untuk founder je. Grow Business Lagi Laju 26 dan 27 Julai, Rabu dan Khamis. Kenapa kita buat weekdays, kita tak buat weekend? Sebab kita nak bantu founder business. Kita nak bantu founder business. Jadi you are the founder of your business. Kalau buat weekend, founder pun nak ada cuti juga kan. That's why kita buat on weekdays. Okay. Kak Ayu Meet Booster, saya pernah join kelas yang Kak KB. Kelas Kak KB dengan Kak KL is different level. So kalau Kak Ayu nak boost your business, I would recommend you untuk datang ke offline training dekat Shah Alam nanti. Okay. Tahun lepas Izan, tahun lepas cerita lain Izan. Tahun ni is a different punya game. That's why saya recommend untuk datang ke Amazing Founder pula. Version 2 hari. Okay. Mahalnya RM29 je. Lebih murah daripada McDonald yang anda beli lah. RM29. Okay tak harga RM29? RM29 sahaja. 2 hari pula tu, pagi sampai petang. RM29. Okay, so isi je borang dekat bawah tu ada like kotak biru tu. Okay, nanti tim saya akan contact anda lah. RM29 sahaja. Isi ramai-ramai lah. Kalau anda founder, anda boleh datang, InsyaAllah. Kat Kelantan esok kita ada training dekat Kelantan Grand Riverview. CEO Fanivo akan hadir untuk di Kelantan. Tapi saya recommend di Kelantan pergi, dekat KL pun pergi. Okay, InsyaAllah. It's better lah. Siapa yang dah isi borang yang dekat biru kat bawah tu, cuba komen kat bawah. Cuba komen sikit. Dah isi. Saya nak tengok juga. Siapa dah isi, nanti tim saya akan contact. Okay. Harga 29 tu kalau anda buat pembayaran today, InsyaAllah buat pembayaran hari ni, nanti tim saya minta, kalau tim saya tengok saya sekarang lah dekat KL tu, minta contact by today lah, InsyaAllah. Okay. Alright, jom kita tengok lagi soalan-soalan seterusnya. Tuan ejen kepada Al-Jufri, ejen property kan. Saya Al-Jufri pernah be part of team Fanivo almost 3 tahun. Tuan Al-Jufri duduk dekat Fanivo sebagai media punya manager. That's why he's very good. Bila dia jual property pun dia sangat powerful. Okay. Salam tuan, apa pendapat tuan tentang perniagaan restoran makan pagi dalam ekonomi sekarang? Boleh, tak masalah. Makan pagi, hari-hari orang makan pagi. The problem adalah orang makan tempat lain, bukan makan tempat kita. So kenapa orang pergi tempat orang lain, tak pergi tempat kita? Salah satu dia adalah kita tidak buat pemasaran sampai orang tahu kedai kita dan pergi makan tempat kita. Kebanyakan masalah tuan dan puan, dengar betul-betul hati, kebanyakan masalah orang adalah berkait dengan marketing, berkait dengan pemasaran, nak buat orang nampak kita. Tak kisahlah kita jual nasi lemak RM1 pun, kalau orang tak tahu pasal kita, orang tak beli dengan kita. Walaupun kau buat nasi lemak 50 sen, makan pagi nasi lemak 50 sen, orang tak tahu pasal kita punya bisnes, orang tak datang juga. Jadi faktor harga itu, put it aside first. The bigger problem adalah whether people know about us or not. Adakah orang tahu pasal kita atau tidak? Dia macam, ingat orang nak join politik je ke yang kena buat huha-huha, nak suruh orang cerita, nak suruh orang bercakap pasal kita, nak kena buat kontroversi ke, nak kena buat cakap sekian, nak suruh viral, nak suruh orang tahu. Bukan orang politician je nak suruh orang tahu. Siap kadang-kadang orang ni suka orang kutuk dia. Sebab apa? Sebab nak suruh orang tahu pasal dia. Akan ada lah orang datang beli dengan dia. Nak ceritanya. So bukan orang politik je yang perlu.
Kalau kita berniaga, hatta nasi lemak 50 sen pun nak kena buat orang tahu pasal kita. Faham? Sebab tu saya kata tadi, nasi lemak 50 sen pun buatlah live, at least lah. Saya boleh je bagi tahu strategi begitu dan begini, tapi kenapa saya kata buat live? Sebab itu cara paling mudah, buatlah. Nak tunggu apa lagi? Thank you so much Umu, program Amazing Founder, mantap. So make sure datang ya, 27 dan 28 ni isi je borang biru dekat bawah tu, nanti tim saya akan contact. Kelas online tak ada, Syu. Nak kelas online je. Ada kelas online ni, tengah kelas ni. Saya buat offline tu sebab apa? Supaya kita bagi fokus. Kita duduk, kita dengar, kita belajar betul-betul. Barulah kita dapat manfaat yang besar. Kalau tak, kita duduk kelas online boleh. Tapi soalan saya very simple. Mana satu, okay, mana satu yang akan bagi impak yang besar? Online kelas ke offline kelas? Jawab dengan jujur. Semua orang yang sedang live dengan saya, mana satu yang anda rasa macam anda boleh bagi perhatian 100%? Mana satu? Offline ke online? Cuba tulis. Bang, macam mana nak jaga cash flow dalam bisnes untuk elak overdraft dalam bank? Cash flow bisnes ni, cash flow bisnes ni, apa maksud flow? Apa maksud flow? Flow ni aliran. Cash ni maksudnya apa? Aliran tunai. Betul tak? Cash ni tunai. Jadi apa maksud nak jaga cash flow? Maksudnya jaga sales. Kau nak jaga apa kalau sales tak masuk? Boleh faham? Jadi nak jaga cash flow, jaga sales. Jadi macam mana nak jaga sales? Sales ni datang dari orang. Jadi orang kena tahu dulu pasal kita. Jadi nak jaga cash flow adalah dengan jaga sales, dan nak jaga sales adalah dengan cara jaga marketing supaya orang tahu pasal kita. Boleh faham? Gitu kaedah dia. Jadi kita kena tahu susu galur satu-satu benda tu jadi. Satu-satu masalah jadi. Jadi masalah cash flow datang sebab masalah sales. Masalah sales datang sebab masalah marketing. Sebab orang, bila marketing fail, orang tak tahu pasal kita. Bila orang tak tahu pasal kita, maka orang tak datang beli dengan kita. Boleh faham? Jadi perbaiki in term of pemasaran kita. Pemasaran saya dah bagus, tuan. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Fokus pula kepada sales proses kita. Orang ni ramai gila datang ni. Masuk kedai kita banyak gila, tapi keluar saja tak beli barang. Maksudnya masalah sales proses kita. Contohnya, team kita greet tak elok, upsell proses, funnel kita, cara kita jaga database, cara kita contact dia orang. Kalau kita ada kedai, product presentation kita macam mana. Semua tu perlu dititik beratkan. Tapi pokok pangkal bermula daripada orang tahu ke tak pasal kita. Orang dah tahu, orang dah ramai, tapi sales masih tak jalan. Maka perbetulkan sales proses. Bila sales proses betul, marketing dah betul, maka cash flow betul. Boleh faham? Dapat idea tak? Tuan Zamil Aziz. Tu kaedah kita berniaga kan. Basic fundamental. Waalaikumsalam dan rahmat. Okay, alright. Okay, saya ambil satu lagi soalan sebelum kita habis live ini hari ni. Saya cubalah bagi komitmen pagi-pagi, saya cuba live untuk jawab soalan-soalan anda, insyaAllah. Ada soalan boleh tulis kat bawah. Satu soalan terakhir kot. Tengoklah kalau ada few lagi soalan, tengoklah. Tapi saya target tadi bulan pukul 10 kita habis lah, insyaAllah. Ada tak soalan? Dah nak pukul 10 ni. Bang, maaf saya berminat nak dalami ilmu digital marketing. Ada tak Funny Evo provide? Ada. Basiak. Ada. Funny Evo ada satu. Boleh belajar dengan business founder. Boleh datang ke kelas 26 dan 27 hari bulan ni dekat Shah Alam. Isi je borang biru dekat bawah tu. Isi borang biru dekat bawah dulu. Ada saya rasa dekat sini kot. Borang biru tu. I'm not sure. Okay, nombor satu boleh datang program 26 dan 27 ni dekat Shah Alam. Kalau anda adalah usahawan. Tapi kalau anda adalah let's say usahawan ataupun anda bekerja dengan orang lain dalam bidang digital marketing, kita dekat Funivo juga kita provide program pensijilan digital marketing bersama dengan UTM Space. Kita juga ada buat. Jadi boleh dapatkan sijil digital marketing dengan UTM Space bersama dengan Funivo.
InsyaAllah. Dan doakan insyaAllah tahun depan atau hujung tahun ni kita akan start buka college kita untuk pendaftaran college. College Fani Evo, college for digital business and content creators. InsyaAllah. Doakan insyaAllah. Saya buat Dobi dekat asrama sekolah. Tiap bulan income sama je. Macam mana cara nak grow bisnes saya? Saya buat Dobi dekat asrama sekolah. Tambah lagi sekolah. Itu saja. You need to tambah, okay, your customer. Kalau dalam kes ni you buat Dobi asrama sekolah, you dah ada fixed amount of customers. So what you should do? Tambah bilangan asrama sekolah yang ambil dengan HAHA 1, 2, 3, 4. Faham HAHA 1, 2, 3, 4? Kalau kita buat Dobi satu kod sekolah, saya ambil contoh Dobi sekolah saya dulu. Dalam sekolah saya dalam 700 student. So dia ada klien 700 klien yang setiap minggu kita hantar baju, dia basuh, dia hantar balik. 700. Macam mana nak jadi 7,000 klien? Katakanlah 700 orang, seorang bayar Dobi RM10 sebulan. Tak logik. RM50 lah kata. RM50, 700. 7 kali 5, 7 kali 5, 3,500 Berapa kosong? 1, 2, 3, ya. Kita dapat 35. Ya, 700 darab 50. Ya, 35,000. Satu sekolah. Macam mana nak jadi 350,000? Cari 10 biji sekolah. That's the mathematics. Betul tak? Matematik lah tu. Boleh faham? Okay, HAHA 1, 2, 3, 4. Faham tak? That's magic numbers. Macam mana nak daripada 35,000 jadi 350,000? Cari 10 biji sekolah. Macam mana daripada 350,000 nak jadi 3.5 juta? Cari 100 biji sekolah. Dapatlah 3.5 juta. Masya Allah. Boleh faham? Tu kaedah. Okay, last soalan. InsyaAllah saya masalah macam mana buat cash reserve. Saya jual kari pak frozen 7F. Ada 3-4 orang agent. Oh, ni orang Kelantan ni, Amar. Amar buka satu account. Mudahnya macam ni. Amar buka satu account under company. Katakanlah company Amar sekarang ni guna Maybank. Buka CIMB sebiji lagi. CIMB tu masuk je duit. Ada je cara, banyak cara. Tapi saya bagi yang mudah-mudah lah untuk anda semua. Buat satu account yang daripada sales tu ambil 10% ke apa, letak kat situ. 10% letak kat situ. 10%, itulah cash reserve kita. Ambil 10 to 20% daripada revenue kita tu, letak kat situ. So dalam lama dia akan berkembang. Okay? Magic number lah paling penting. Bukan pentingkan tuan. Magic number lah paling penting bila kita berniaga. Sebab itu adalah direction perniagaan kita. Terutama setahun. Nak buat apa? Tahun ni nak capai berapa? Tak tahulah. Buatlah asal dapat. Jadi, tak jadi tak apa. Untung sambut timbul kan. Tak nak begitu. Kita kena ada direction. That's why magic number adalah direction kita untuk 10 tahun. Right? Untuk setahun. Sama, 10 tahun dah ada direction dia. Setahun pun direction dia. Magic numbers. It's all about magic numbers. Faham tuan? Tapi nak dapat kontrak dengan sekolah tu susah. Bukan susah. Sebab yang kau hantar untuk dapat kontrak tu sikit. Faham? We are talking about value. We are talking about volume. Dia macam ni. Katakanlah kita tahu kebolehan closing adalah around 10%. Maksudnya kita jumpa 10 sekolah, kita hantar tender, satu dapat. 10% lah tu. Boleh faham? Jadi kalau kita nak 10 sekolah, kita kena cari 100 sekolah. Baru dapat 10 sekolah. Itulah dia, cerita dia. Faham tak? Kita tengok kita punya performance. Jumpa 10 sekolah, satu closing siot. Contoh ni cakap bahasa kita ni. Jumpa 10, dapat satu. Maksudnya apa? 10%. Kalau aku nak close 10, aku kena carilah 100. Baru dapat 10 sekolah. Tapi kalau aku nak 100 sekolah ambil kontrak dengan aku kena cari 1000 sekolah. Faham? Itu sajalah. Itu saja. So jangan cakap nak close susah. Memang closing susah. Tapi tengok percentage. Dengan percentage itu, maka saya cerita percentage ni begini.
McDonald pun, bila dia nak buka McDonald tepi jalan, takkanlah kau expect semua orang masuk McDonald. Katakanlah 100 biji kereta lalu jalan tu, takkanlah 100-100 masuk McDonald. Based on McDonald punya percentage, 3% je. Ini McDonald cerita tau. Ini cerita sahih dari McDonald. McDonald punya percentage, out of 100 cars yang lalu depan jalan tu, 3% akan masuk McDonald. Sebab tu, cara dia nak tentukan, okay, nak buka atau tak satu-satu tempat tu McDonald, dia akan buat survey. Survey dia macam mana? Dia akan duduk tercongok tepi jalan tu. Dia akan baca 3% daripada total kereta yang lalu akan masuk McDonald. Katakanlah dalam 1 jam akan, contoh je, 100 kereta lalu di jalan itu dalam masa 1 jam. 3 kereta akan masuk. 1 kereta akan spend like, contohnya RM50. So 50 darab 3 baru 150. Sejam McDonald ni dapat 150. Boleh faham? Sehari ada 24 jam. Jadi 150 ni memang nak kira ni this is the calculation yang McDonald sendiri guna. Yang saya bercakap dengan orang yang, sebab ada satu masa tu saya nak buka McDonald juga. Ada satu bisnes saya nak buat, saya nak buka McDonald. Jadi saya jumpa lah orang yang pernah ada McDonald, tapi sekarang ni dia semua dekat Gerbang Alaf kan. So katakanlah 150 sejam darab 24, dia baru dapat 3,600 sehari. Darab 12, darab 30 hari, baru dapat 100,000. Rasa-rasa McDonald buka tak cawangan dekat situ? Confirm McDonald tak buka. Sebab apa? Based on this calculation, dia baru dapat setahun, baru dapat 1.2 million for this branch. Overhead lagi macam mana, dia tak buka. Based on berapa persen yang lalu. Berapa persen yang lalu dekat kawasan tersebut, baru dia buat keputusan nak buka atau tidak. Sama juga dalam sahabat kita yang tanya pasal berkait dengan nak buka Dobi tadi. Susah. Ya, memang susah nak dapat klien kontrak dengan sekolah. Tapi kalau kita ada percentage closing, kita tahu, saya ambil contoh tadi, katakanlah you jumpa 10 sekolah, hantar 10 tender, 1 lekat, 10%. You nak dapat 10 sekolah, what you should do? Jumpa, hantar tender, hantar permohonan tender. Dengan 100 sekolah, dapat 10. Nak dapat 100 sekolah, hantarlah 1,000. Dapat 100. That is what we call magic numbers. Barulah bisnes kita tu tenang. Barulah kita kata, apa hal yang tak closing ni? Kenapa tak cukup orang? Kenapa tak dapat tender? Kenapa kontrak tak dapat? Jangan tengok sales, tapi tengok berapakah, kalau dalam konteks tender ni, berapa yang kita hantar, berapa kita submit. Kalau dalam case sales kita tengok kenapa sales tak capai, kenapa sales tak capai. Jangan salahkan sales, tapi salahkan marketing yang tak berjaya tarik orang sekian. Akhirnya beli dengan kita sekian. Okay? Alright? Tu kaedah untuk kita membina bisnes, membina perjalanan bisnes. Okay? Clear tak strategi macam tu? Kalau clear, baru bagus. Kalau tak clear, macam mana kita nak membina bisnes? Sebab tu nombor adalah satu perkara asas paling penting dalam melakukan perniagaan. Asas antara paling penting dalam kita melakukan perniagaan. Tu cerita dia. Okay? Alright? Okay, Bear, thank you. Curry Pups 7F tu 7 flavor. Macam mana nak tambah lagi agent? Ada cara dog Bear. Ama. Okey lah. Patutnya habis pukul 10 kan. Saya top up sikit lah. Sebab saya tahu InsyaAllah setiap apa yang kita bagi manfaat ni, bukan saja contoh dalam kes ni Amma tanya soalan. Setiap apa yang kita bagi saranan, idea ni, bukan Amma je dapat. Amma, anak Amma, cucu Amma, cicit Amma dan keturunan Amma, insyaAllah. Dan kalau kita cerita Amma dan keturunan ni, maksudnya dia akan efek juga keturunan orang lain juga. Mungkin ada keturunan anda yang sedang live ni akan kahwin dengan keturunan Amma yang tanya soalan ni. That's why tak apa, kita teruskan insyaAllah sikit. Kalau Amma nak tambah ejen, ada 3 kaedah nak tambah ejen. Nombor satu, macam mana kaedah nak dapatkan ejen?
customer jadi agent. Jadi Amar kena start buat program. Orang-orang yang makan kari pap Amar tu, kari pap kan, K-pop tu, kari pap kan, orang yang makan kari pap Amar, bagi tahu dia yang Amar, yang dia kalau dia suka kari pap Amar ni, dia boleh jadi agent. Boleh faham? Bagi tahu dia kaedah. Bagi tahulah, tak kisahlah Amar letak stiker ke, setiap kali orang datang beli Amar bagi tahu, nak jadi agent tak? You suka, you boleh jadi agent. You buat video ke whatsoever, bagi tahu dia you are looking for agent. Setiap orang yang beli barang karipap dengan Amar tu, Amar dapatkan nombor telefon dia. Make sure collect database. Dapat database tu, Amar bagi tahu kepada dia orang, nak tak jadi agent kita orang, you boleh dapat income revenue sekian. Very simple. We will provide training untuk you guys. Okay, so nombor satu kaedah dia, customer jadi agent kita. That's why customer bila orang beli dengan kita ni, paling penting dapat database. Make sure dapat database. Walaupun jual karipap, walaupun kau jual nasi lemak 50 sen, dapatkan database dia orang. Baru kita bijak. Sebab apa? Bila kita ada database, kita boleh contact dia orang balik. The problem adalah, kalau kita tak buat database, kita boleh dapat customer kita hari ni, tapi esok belum tentu dia datang kepada kita. Lusa belum tentu, minggu depan belum tentu, bulan depan belum tentu, setahun depan belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau kita ada database, kita boleh command them untuk berurusan dengan kita masa depan. Ini semua asbab. Rezeki Allah bagi, kita kena pegang. Yakin tu kepada Allah. Tapi asbab tu kita kena buat. Boleh faham? Contoh macam ni. Saya ambil contoh baru-baru ni, salah seorang student kita, Raja Perfume, buat launching kedai dekat Kuala Terengganu. Launching kedai baru Kuala Terengganu, branch nombor 3. Branch nombor 3, saya ambil mistaken. Jadi apa berlaku, waktu seminggu sebelum launching tu, saya pergi jumpa dengan beliau, structurekan kempen nak buat launching ni. Saya kata apa? Kita punya main target adalah pastikan waktu sebelum kita buka pintu kedai, pukul 2 petang lepas Jumaat tu, kita nak orang beratur. Panjang benda tu, waktu kita nak buka kedai. So macam mana kita nak pastikan orang beratur? Kalau sekadar pemberitahuan, belum tentu dia orang datang. Sebab apa? Sebab kita tak boleh follow up dia orang. Pada hari kejadian, kita tak boleh nak follow up dia orang. Jadi apa yang saya buat? Kumpulkan database pelanggan, buat blasting. Masya Allah, hari launching penuh kedai, penuh, pack orang dalam kedai. Aircon tu jadi panas. Anda bayangkan, aircon sejuk tu jadi panas. Boleh faham? Aircon sejuk tu jadi panas. Orang memang penuh. The best part is, orang jauh datang. Sampaikan orang daripada buka branch Kuala Terengganu, orang Kelantan datang Kuala Terengganu. Berapa marhalah tu? Lebih. Kalau Kota Baru tu dah berapa ratus kilometer. Of course, kalau cerita pasal KL ni dekat je sebab ada highway. Kelantan Terengganu tak ada highway. Jalan tu jalan biasa je, jalan Federal Road. Tapi orang boleh datang ke launching Kuala Terengganu. Anda bayangkan. Sebab apa? Diberitahu ada launching berkali-kali. Sebab tu dia orang datang. Sama juga dalam kes Amar ada orang beli karipap. Kalau Amar dapatkan database diorang, Amar contact diorang, bagi tahu mereka peluang untuk jual karipap Amar. That's why nombor 1, pelanggan jadi ejen. Boleh faham? 1, pelanggan jadi ejen. Macam mana kita nak tambah ejen? Kaedah nombor 2, agent get agent. Maksudnya existing agent kita, yang dia dah jadi agent kita, buat program supaya mereka pun rekrut kawan-kawan dia jadi agent kita. Contoh, dia pun makan sedap. Sedap, dia pun jadi agent kita. Lepas tu masa dia jadi agent kita pun beritahu, Cik Puan, ada satu lagi kaedah macam mana dapat duit. 1, you jadi agent, jual karipap kita. 2, you ajak orang lain jadi agent, jual karipap kita. Dia pun kata, ada je kawan saya memang minat bisnes. Sekarang ni dia jual karipap A, boleh je ditukar jual karipap B. Atau sekarang dia jual popiah, boleh je dia top up karipap untuk jual jadi satu lagi produk. Dia pun ajak kawan dia jadi ejen kita. Dapat sales tak kita? Dapat sales. Dapat ejen tak kita? Dapat ejen. Bayangkan kalau kita ada 100 orang ejen, kita buat strategi macam ni, maka apa berlaku? 100 cari 100, tiba-tiba ada 200 ejen. Yelah, number yang logik tu mungkin berbeza, mungkin ada lebih, dapat kurang. Tapi idea dia begitu. Nombor 3, barulah buat kempen cari ejen. Maksudnya, buat ads, buat iklan, buat konten, cari ejen-ejen baru. 3 kaedah tu, insya-Allah. Sebab tu kena belajar. Tapi daripada live ni pun insya-Allah dapat manfaat. Anyway, sambil-sambil sebelum saya terlupa, saya akan buat training pada 27 dan 28 Rabu dan Khamis.
27 dan 28 ni kita akan buat training 2 hari di IDCC Shah Alam. Okay, tapi itu training untuk founder-founder sahaja. Untuk so far dah 700 orang berdaftar. Okay, 700 orang berdaftar untuk hadir ke 27 dan 28 Rabu dan Khamis. Alright, Rabu dan Khamis ni bulan 7 bulan 7. Rabu dan Khamis ni bulan 7. Okay, alright. So siapa yang nak register, nak datang belajar 2 hari ni, anda boleh cari somewhere dekat sini. Okay, untuk anda klik leads tu, isikan nama, email, nombor telefon anda, tim saya akan contact anda. Dan 2 hari punya training ni saya bagi dengan harga yang super special untuk anda, RM29 sahaja untuk 2 hari. Lagi murah daripada burger McDonald yang anda duk beli tu. Okay, alright. InsyaAllah. Okay, alright. Dekat Shah Alam. Assalamualaikum. Kalau jual nasi kukus ada 5 ekor ayam kan, seekor nak potong berapa saiz sesuai? Sudah. Tanya sampai level nak potong. Itu memang kena kelas margin lah tu. Dia bukan isu potong berapa, dia isu margin. Saya tak tahu you punya harga you ambil nasi berapa, barang-barang lain berapa, baru kita boleh tengok margin. Dia jangan tengok ayam je. Okay, jangan tengok ayam je. Salam dari Sabah, Cik Start. Kalau blasting tak berkesan, kenapa tu tuan? Kenapa blasting tak berkesan? Cuba teka. Salah satu sebab margin. Salah satu sebab orang tak respon kita punya blasting. Sebab apa? Cuba teka. Sebab dia ada banyak sebab. Salah satu sebab adalah promosi. Kalau kita banyak buat promosi, orang akan block kita. Tapi kalau kita bina silaturahim, orang tak block kita. Boleh faham? Itu satu. So cara message tu lebih berbunyi kepada promosi atau lebih kepada silaturahim. Nombor 2, penggunaan nama sender. Maksudnya contoh, sender tu kita hantar nama brand. Orang tak suka bercakap dengan brand. Tapi contoh, yang hantar tu adalah, contoh ni kita ambil contoh Amar tadi lah. Amar Karipap 7F. Ni Amar message. Okey lah. So siapa yang hantar itu main peranan besar untuk orang buka dan engage dengan message tu. Okay. Nombor 3, mungkin sistem yang anda gunakan tu tidak sesuai, yang menyebabkan message tak sampai. Okay. Itu 3. Banyak lagi sebenarnya. Kalau saya sebut ni panjanglah cerita dia. Tapi ceritanya adalah simple dia begini. The best way adalah kita belajar cara untuk hantar message dengan saya share. Nombor 4. Kita blast kepada orang yang tak kenal. Memang orang tak respon lah. That's why kita kena blast kepada orang yang kita kenal. Sebab tu cara nak guna database ni, dia kena betul pada awal lagi. Nak tahu cara nak guna database whatsoever, anda boleh pergi ke kelas Kuasa, anjuran Kuasa. Kuasa ni subsidiary Funny Evo, company software yang kita develop. Kita ada juga kelas pengurusan database. Software yang kita develop kuasa.io. Anda cari je kuasa.io. Yang ni software yang kami develop khas untuk bantu usahawan manage dia punya database and CRM. Okay. Kalau anda kedai, anda perlukan database pelanggan, anda nak suruh customer belian ulangan, ada kuasa reward. So anda letaklah QR code dekat kedai, customer datang repeat lagi, dia QR code, dia boleh collect point, anda boleh collect database, dan anda boleh blast dia untuk datang berkali-kali. Kalau anda buat business style appointment, perlukan appointment macam doktor whatsoever, ada klinik, guna kuasa appointment. Kat situ pelanggan boleh buat appointment dengan kita untuk datang. Kita dapat database, kita boleh follow up customer kita. Kalau anda buat online business, anda perlukan website, anda boleh gunakan kuasa untuk kuasa.io untuk cipta website anda. Okay, so kami design software tu, company software yang 100% dimiliki, owned by Funny Evo. Alright. Kita develop software untuk anda semua untuk pastikan anda sukses dalam business, terutama manage your database and do CRM.
dengan customer-customer kita. InsyaAllah. Wan Muhammad Azini, thank you so much. InsyaAllah. Okay, so coaching 1-on-1 ada, tapi untuk president level sahaja. Tapi I would recommend you guys untuk datang pada 27 dan 28. Habis saya punya tak apa, siapa yang nak training, consultation, anda boleh klik butang biru dekat bawah ni. Thank you so much. Ada kereta api. Lain macam dapat kereta api. Saya pun tak tahu apa yang berlaku kalau dapat kereta api. Tapi anyway, thank you so much yang bagi kereta api. Anyway, siapa yang nak dapatkan training, coaching, anda boleh isi link di bawah ni, warna biru tu, isi kat situ. InsyaAllah tim saya akan contact. Kita boleh jumpa nanti dekat training yang saya buat dekat Shah Alam nanti, insyaAllah. Kita akan buat training dekat Shah Alam. Tim saya akan bagi maklumat. Dan kalau tiket dia RM29 saja, lebih murah daripada McDonald's. Lepas tu training pula 2 hari. Dan training 2 hari, dan anda pula akan bersama dengan founder-founder seluruh Malaysia. So kiri kanan depan belakang anda adalah orang-orang yang mungkin sama bisnes dengan anda. Anda boleh silaturahim dengan diorang pada bersama, boleh belajar, fokus dalam kelas. InsyaAllah you dapat benefit yang banyak, insyaAllah. Okay, so saya rasa itu saja untuk live kita hari ni. Kalau ada masa lagi, tengok esok lusa kita buat live lagi, insyaAllah, untuk jawab soalan-soalan anda, insyaAllah. Thank you so much guys. Saya doakan anda insyaAllah hari ni dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semudah-mudahnya, insyaAllah. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua, insyaAllah. Jumpa anda di angkasa kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Thank you so much guys. Assalamualaikum.